Assalamualaikum. Ustaz, kita boleh mulakan sekarang Ustaz ya? Pada ready? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ready? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqih fid din wa ta'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pagi ini kita pergi ke siri yang ketiga Ustaz ya, insyaAllah Ustaz ya. Minggu lepas topik yang kedua tapi sebab kesihatan Ustaz tak mengizinkan, pagi ini kita ke siri ketiga. InsyaAllah Ustaz kita akan ada sesi Ustaz lagi dua sesi lah sebab Ustaz Zahiri akan balik pada 9 hari bulan Ogos. Maksud 8 hari bulan tu masih ada kesempatan untuk Ustaz lah kan, insyaAllah. Lepas tu nanti kita bincangkan kemudian lah. So dengan itu Kak Syeda saya serahkan bagi Ustaz. Kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Okey. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan rasanya ialah minggu lepas kita tak jumpa dan saya mohon keuzuran juga, mohon keuzuran sebab uzur musim tak berapa sihat ni, dan alhamdulillah dah baik pun. Dan saya pun harapkan puan-puan yang sertai kita sejak daripada awal dulu dalam keadaan yang baik juga. Sekarang pun musim yang paling tepatlah untuk jatuh sakit. Sebab secara teknikalnya bulan 6, bulan 7 ni memang bulan penyakit lah. Siapa dia tanya kawan saya tak tahulah, ni kawan saya yang bidang fizik, dia pun menyebutkan dia bukan fizik, geologi. Dia bidang geologi, tanya dia apa kaitan bulan-bulan tertentu dengan penyakit. Dia kata ada bulan tertentu yang mungkin suhunya lebih tinggi, ada potensi lebih besar untuk sakit kan. Dan saya rasa di samping sakit tu ada banyaklah perkara yang berlaku tu menambahkan kekaguman kita kepada pentadbiran Allah Ta'ala atas alam ni. Saya yakin segala unsur biologi kita, geologi kita, alam ini sangat indahlah cara Allah aturkan dia. Dan pergiliran yang kita dapat pada tubuh badan kita pun dari sudut sakitnya, sihatnya pun adalah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala jugalah. Dan insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada satu topik yang lepas sebenarnya saya tinggalkan satu perkara, iaitu beberapa dipanggil apa, teaser lah ataupun trailer kepada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Cuma saya ingat saya ada sentuh spesifik tentang hadis di mana di neraka tu wanita tu ramai ketika Nabi turun daripada Isra, dan Nabi ceritakan macam-macam perkara. Ada yang Nabi terus ceritakan saat Nabi turun, ada yang Nabi ceritakan mungkin dalam 2-3 hari lepas tu. Dan tentu sekali pengalaman Isra itu pengalaman yang sangat agung, tapi ada satu perkara yang mungkin agak distracted bila Nabi sebut Nabi nampak perempuan tu ramai dekat neraka. Dan kenapa Nabi sebut macam tu? Dan apa implikasinya kepada keadilan dan juga kesaksamaan dalam Islam? Adakah itu satu jaminan yang perempuan itu memang ramai kat neraka? Cumanya bukan minggu ni juga saya akan sentuh benda tersebut, sebab bila saya susun bahan, saya tolakkan isu-isu yang mungkin lebih kritikal tentang perempuan ni pada minggu akan datang.
sebab saya susun bahan, saya sebut tentang hak pun saya rasa dia akan makan masa banyak, maka saya terpaksa dahulukanlah topik tentang hak. Sebenarnya dalam kepala saya fikir bagaimana untuk tak cacah marbah lah dalam saya punya pembentangan. Maka saya terpaksa fokuskan dulu kepada topik hak-hak perempuan. Kemudian insyaAllah kita akan masuk topik-topik yang mungkin lebih kritikal lah pada pertemuan akan datang. Baik. Dan jangan lupa, kuliah kita adalah kuliah sirah. Dia bukan kuliah fiqah, dia bukan kuliah isu semasa ke apa. Cuma saya punya minat dalam memerhatikan sirah itu adalah kerana sirah ni banyak provide ataupun menyediakan unsur manusia. Kalau kita belajar fiqah, biasanya dia sangat bergelumang dengan teks lah. Maksudnya ayat Qurannya apa, dalilnya apa, kaedah fiqhiyahnya apa. Kemudian dia akan derive ataupun keluarkan satu hukum kepada satu kes. Dia sebenarnya ada juga sirah di situ. Cuma bila cerita tentang sirah tu, dia lebih tidak bersifat teknikal lah, supaya puan-puan pun faham. Bila ambil sesuatu ilmu daripada saya tu, dia bersifat inspirasi dan penceritaan lah. Dia bukanlah secara putus, maksudnya memang Ustaz Hubaid keluarkan fatwa ke apa, tidak lah. Saya bukan di posisi itu. Kalau puan-puan ada soalan yang memang betul-betul memerlukan fatwa, memang kena rujuk orang yang layak lah. Walaupun saya memang belajar lah dalam bidang fiqah dan usul fiqah dulu masa degree, cumanya saya tak posisikan diri saya di situlah. Maka saya akan ceritakan banyak tentang sirah, insyaAllah. Okay? So, saya mulakan dengan ni sebab dia penting untuk faham tentang isu hak perempuan dalam Islam. Okay? Kerana konflik ini berlaku agak intens lah dalam perbincangan tentang kesamarataan gender ataupun keadilan antara gender. Tentu sekali gender dalam Islam itu ada dua saja, lelaki dan perempuan. Maka kita tolak dulu perbincangan tentang gender ketiga dan sebagainya, tu topik lain lah kan. So topik kita adalah berkenaan dengan dua gender ini, lelaki dan perempuan. Cumanya dia akan menjadi satu perbincangan yang rumit jika kita start pada satu topik, satu setting ataupun satu permulaan yang dah salah. Okay? So kita nak mulakan dengan satu asas yang jelas dulu. Dan saya temui perkara ini bila saya membaca karangan-karangan yang mungkin lebih terkini lah. Sebab isu perempuan ni dia tak muncul dulu. Kan? Kalau perempuan pun pernah membaca tentang feminisme pun, feminisme tu muncul lewat kan. Perempuan pertama kali mengundi dekat Amerika tu 1970, aku tak ingat saya. Tapi maksudnya sebelum tu perempuan tak layak untuk mengundi dekat Amerika sendiri, yang mungkin merupakan ibu kepada feminisme kan. Dan apa lagi, orang sebut tentang hak perempuan untuk berpendidikan, hak perempuan untuk memimpin dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah agak lewat, dan isu orang cakap Islam ni agama yang tidak memberi hak kepada perempuan, mengekang perempuan dengan hijab dan sebagainya, itu perkara yang muncul lewat. Kerana sebelum tu tak ada siapa hirau. Kan? Sebab itulah saya tengok penulisan tentang hak perempuan dalam Islam itu, terutamanya penulisan-penulisan yang terkini, banyak letakkan panduan ini dulu supaya benda tu jelas. Okay? Dulu tak ada siapa nak kacau Islam, dan Islam telah memberikan hak pun kepada perempuan sejak daripada awal. Dan perkara ini penting untuk kita ceritakan dulu, iaitu kita kena tahu ada dua jenis dua jenis perhubungan antara gender ni. Kedua-dua gender ni bila sebut tentang hak, maksudnya sampai mana haknya. Kita bila sebut tentang hak kan, apa hak kita? Hak aku A, hak aku B, C, D, E, F, G. Dan kita tengok orang lain dapat hak tu, kita pun expect kita dapat hak yang sama. Kan? Bila ada orang dapat makan pizza misalnya, bila kita maksudkan sebagai sama rata hak, adakah kita pun layak mendapat pizza itu? Kan? So sampai had mana bila sebut tentang hak ni? Sebab tu bila Islam meletakkan standard ataupun meletakkan garisan pertama sekali bila sebut tentang hak, terutamanya berkaitan dengan lelaki dan perempuan, dia bukan mutamatsilain. Mutamatsilain ni dalam bahasa Melayu maksudnya hak yang sama.
Sebab kita tidak hidup sebagai secara isolated, secara sendirian. Maksudnya perempuan hidup sendiri, lelaki hidup sendiri. Okay? Dan kita mengakui gender ni ada terlalu banyak perbezaan. Okay? Siapa yang dah berkahwin baru dia tahu. Kan? Sebelum berkahwin kita ingat mungkin perempuan tu sama saja macam lelaki, lelaki itu sama saja macam perempuan. Kan? Bila kita ada anak, lagilah kita perasan memang bezalah lelaki dan perempuan ni. Kan? Ada macam-macam perbezaan dari sudut biologinya, psikologinya, psikospiritualnya, psikososialnya, dia berbeza. Cara dia bercakap, cara dia menyusun maklumat, terlalu banyak unsur-unsur fitrah dia yang berbeza. Okay? Sebab tu kita sebut lelaki dan perempuan. Dan oleh kerana bila sebut tentang hak ni, dia akan terkena pada lelaki dan perempuan, dia tidak boleh bersifat mutamasil lain. Maksudnya, perempuan dapat A, lelaki dapat A. Dia tak boleh macam tu. Okay? Kalau tak akan jadi pertembungan. Kan? Sebab of course faktor-faktor biologi tadi, faktor psikologi kita akan menyebabkan kita ni kalau kita semua orang mendapat hak yang 100% sama, dia akan jadi kelang kabut, dia akan jadi tidak menjadi satu perkara yang cantik lah kan. Macam kita sebut kalau saya lihat tafsir Hamka bila menyebut tentang hak perempuan, boleh menyebutkan bagaimana alam ini sendiri berfungsi dalam bentuk yang mutakamil lain, bukan mutamasil lain. Kan? Kalau lihat di dalam hutan, ada yang carnivore, ada yang herbivore, kan? Ada yang singa makan rusa, kan? Adakah itu maksudnya tak adil sebab rusa tak dapat hak untuk makan singa balik, kan? Rusa kena makan pokok, kan? Sebab tu ada satu kajian tentang ekologi ataupun ekosistem di Britain tak silap saya. Kajian itu cuba untuk explore kenapa sesuatu tempat tu bila berlaku satu perubahan ekosistem yang tertentu, sikit je perubahannya. Contoh dalam hutan orang buru singa ataupun orang buru harimau di hutan, tiba-tiba automatik hutan tu sendiri pun dah menjadi tak subur, dia dah menjadi tak terlalu lebat pohonannya. Burung-burung belatuk yang biasa datang dah hilang. Dan orang mengkaji kenapa burung dah tak datang. Kenapa hanya diburu adalah harimau saja. Tapi kenapa haiwan-haiwan lain semuanya jadi terganggu? Kerana mereka hidup secara ekosistem. Okay, so satu rantaian makanan terganggu. Ini sains kalau rendah belajar kan. Saya lah belajar dulu kan. Bila satu rantaian itu terganggu, segenap ekosistem itu akan menyebabkan dia rasa tempat itu bukan tempat yang efektif lagi untuk mereka duduk dalam ekosistem tu. Kerana harimau dah hilang. Walaupun harimau tu akan makan dia, tapi kitarannya begitulah. Kan? Sebab kita nampak saling memakan ni kira macam negatif lah kan. Dia membunuh satu haiwan lain. Tapi rupanya itulah kitaran di dalam hutan yang akan menyebabkan setiap haiwan tu akan mendapat haknya di situ. Okay? Tapi setiap haiwan tu berbeza-beza. Okay? Berdasarkan biologi masing-masing, berdasarkan peranan masing-masing. So apatah lagi kalau sebut tentang alam pun Allah atur cantik macam tu, hak yang berbeza-beza tapi sesuai mengikut keadaan masing-masing. Apatah lagi kita sebagai manusia, lagilah kita perlu letakkan hak tu dengan kefahaman yang betul supaya kita tidak salah faham tentang fungsi diberikan dan menggunakan hak kita. Sebab tu mutamasilan ni mustahil. Dia tak boleh semua orang ada hak yang sama, kan? Tak boleh lelaki jadi imam, perempuan nak jadi imam juga, tak boleh. Kan? Baru semalam saya tengok ada satu, kita di Malaysia ni, alhamdulillah kita ada satu suasana beragama yang agak terkawal lah. Kan? Tapi boleh bayangkan macam mana saudara se-Islam kita di Barat. Mereka ada satu cabaran. Walaupun Islam mereka tu Islam yang betul-betul, saya kalau jumpa kawan-kawan di UK, US, kalau sembang dengan dia, kita nampaklah Islam mereka itu Islam yang sangat tulen. Mereka sangat memeluk Islam kerana mereka perlu Islam. Tapi mereka menghadapi cabaran, iaitu kalau orang tak nak perlu Islam, memang tak nak perlu Islam tu. Walaupun itu adalah anak mereka. Sebab mereka tak ada regulation, mereka tak ada badan-badan yang menguruskan agama misalnya. Maka semalam saya tengok ada satu berita tu di mana, di US tak silap saya, tak ingatlah. Tapi ada satu masjid yang memang diasaskan oleh golongan liberal dalam agama Islam. Mereka telah mengiktiraf secara rasmi gender ketiga tu, dan ada soft caste dan sebagainya, macam-macam lah. Dia menyebabkan kita macam wow, ini dahsyat ni kan.
Sebab semua orang, yalah, di sana dah sampai tahap tu. Diorang tak bincang dah, imam perempuan tu dah terima betul lah kan, dekat masjid-masjid yang liberal tu. Tapi mereka dah mula menerima gender ketiga secara rasmi. Macam di sisi kita, kita tak mengiktiraf, cuma kita menerimalah dia sebagai kawan kita, sebagai sebagai ahli masyarakat, kita akan layan dia. Tapi untuk mengiktiraf tu satu perkara yang berbeza kan. Tapi masjid-masjid yang telah, bayangkan masjid, institusi agama tu dirosakkan sendiri oleh kesalahfahaman tentang hak, tentang gender ni lah. Sebab tu kita nak pergi yang ke belah kiri tu. Di dalam Islam, hak bersifat mutakamilain. Dia saling melengkapi. Kalau mutamathilain tu sama, semisal kan. Mutakamilain ni dia saling melengkapi antara satu sama lain. Berdasarkan unsur biologi tadi. Contohnya di rumah kan, perempuan sifat keibuan tu lebih tinggi kan. Hari ni semua kebanyakan kawan saya yang saya kenal lah bekerja dua-dua, lelaki dan perempuan dua-dua bekerja kan. Maka sekarang ni perbincangan tentang gender role ataupun tanggungjawab dalam rumah tangga tu dah semakin serius kan. Baru ni ada satu researcher daripada Singapore, ke mana tak boleh sampai nama saya pada dia. Dia interview saya tentang peranan ayah dalam rumah tangga lah. Dan sebab mungkin satu ketika dulu bila sebut tentang peranan ayah tu, kita boleh sebut dengan mudah yang ayah tu mencari nafkah lah kan. Tapi sekarang ni dah berbeza kan. Dan saya yakin mungkin perempuan tengok anak-anak, jansi anak-anak dah berbeza kan. Suami dan isteri duduk bekerja, balik rumah dulu pun penat kan. Maka mutakamilan ni lagilah kena berfungsi betul-betul. Kita kena betul-betul melihat bagaimana peranan dan hak itu difungsikan dalam rumah tangga sebab keadaan yang berbeza. Kalau masing-masing nak tuntut hak, isteri nak macam suami juga, maksudnya 100% bekerja kan. Ataupun suami nak macam isteri 100% duduk rumah misalnya, dia tak boleh bersifat macam tu. Dia kena sangat bergantung kepada bagaimana kita nak melengkapi antara satu sama lain. So yang penting kita letakkan dulu setting ini di awal pertemuan kita. Bila sebut tentang hak, dia bersifat mutakamilain. Kita akan bertemu sepanjang kuliah kita ni beberapa perkara yang mungkin akan menyebabkan kita tertanya adakah Islam tidak memberikan keadilan kepada wanita. Tapi kita kena faham dia bersifat mutakamilain. Dia bukan mutamathilain. Kerana kefungsian wanita dan lelaki dalam society, dalam keluarga itu berbeza. Berdasarkan biologi, berdasarkan psikologi dan sosiologi seseorang lelaki dan seseorang perempuan. Itu permulaan kita. Dan lihat bagaimana Allah Ta'ala dalam suratul A'raf. Dan saya sangat suka ayat ini kerana dia muncul pada zaman yang perempuan itu langsung tidak diberikan haknya. Lebih-lebih lagi kepada masyarakat yang sangat menindas wanita, seperti yang kita sentuh dalam kuliah pertama kita dulu. Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan an-nas ni kalau dalam bahasa Al-Quran, dia merujuk kepada semua kan, dia bukan merujuk kepada muslimin saja. So maksudnya ini adalah satu standard yang kalau sesebuah masyarakat itu nak maju, kalau sesebuah masyarakat itu nak hidup dengan harmoni, dengan aman, ini standard dia. Kamu kena tahu ini standard dia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah bermula dengan beritahu, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dan bayangkan ini adalah ayat yang selalu dibaca ketika khutbah. Ini adalah satu ayat Quran dalam khutbatul hajah. Kalau kalau saya pergi solat Jumaat, dia akan dibacakan ayat ni sebab ada perkataan takwa di situ. Dan ayat ni ayat yang sangat lengkap sebenarnya sebab dia ada formula tentang keluarga, dia ada formula tentang hidup bermasyarakat dan sebagainya. Tapi malanglah kalau masyarakat kita tak perasan ayat ini ada dalam khutbah kan, sebab fungsinya sangat besar sebenarnya. Dan kalau masyarakat Mekah itu membaca ayat ini, tentu sekali dia akan menyentuh diri dia. Kerana memang betul manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam AS. Bila sebut khalaqakum min nafsin wahidah, itu merujuk kepada Adam AS. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan pasangan Adam. Dan ini penting sebab apa? Bila kita kata pasangan Adam, dia bukan secondary tau. Sebab Allah tidak cipta lelaki lain setelah Nabi Adam, tapi Allah cipta perempuan dulu. Kerana yang akan lahir lelaki dan perempuan itu berasal daripada dua orang ni, iaitu Adam dan Hawa.
Allah tidak menciptakan lelaki setelah Adam, tapi Allah ciptakan perempuan setelah Adam, kerana lelaki dan perempuan perlu bergabung, perlu mutakamilain, dia perlu saling melengkapi dulu, dan barulah akan lahir generasi-generasi yang terkemudian. Okay? Ini adalah simple biology, simple logic. Bagaimana seorang lelaki dan seorang perempuan nak muncul, kita hari ini semua lahir daripada ibu dan ayah yang pertama. Okay? وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Okay? Yang ini pun perkataan yang penting. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang kamu minta macam-macam perkara dengannya. Wal arham. Dan salah satu perkara yang kita mohon kepada Allah Ta'ala adalah arham. Arham yang merujuk kepada rahim. Spesifik. Bila sebut tentang anak tu lahir daripada mana, kita akan sebut dia keluar daripada rahim. Okay? Kita tak sebut tentang sesuatu yang berkaitan dengan lelaki, dia akan sebut tentang perempuan. Perempuan yang mengandungkan seorang anak. Maka bagaimana kita tidak melihat bahawa perempuan itu ada sesuatu kedudukan yang sangat special. Seorang masyarakat Arab Jahiliah di Mekah, bila dia membaca ayat ini, dia akan sangat tersentuh dari sudut logical thinking dia. Saya suka bila disebut tentang Quran ni, supaya kita tak semata-mata bila kita baca Quran tu untuk mengumpul pahala saja, kerana Quran ini banyak membentuk logical thinking. Saya kalau Quran sendiri pun, Quran kan, Quran maksudnya baca kan, istiqra maksudnya analisis. Maka untuk analisis, Quran ni dia berikan tools iaitu logical thinking. Dia bagi kita berfikir secara logik tu bagaimana. Systemic thinking. Saya rasa kalau boleh buat satu buku khas tentang pemikiran yang diberikan oleh Al-Quran pun menarik. Banyak cerita dalam Quran bila Al-Quran menegur para sahabat, Al-Quran menegur musyrikin Makkah, bahkan Al-Quran menegur Nabi SAW. Al-Quran cuba untuk berikan satu cara fikir. Kan? Sama macam ayat ni, bayangkan seorang Arab Jahiliah. Macam mana dia boleh menindas perempuan sedangkan dia sendiri berasal daripada perempuan? Kan? Tanpa perempuan kamu tak boleh hidup. Kamu minta untuk hidup. Yalah, bila kita hidup ni kita nak hidup lah kan. Dan kamu kena tahu, kamu hidup tu kerana adanya arham, kerana adanya rahim ibu kamu. Bagaimana kamu boleh menganggap anak perempuan itu anak yang malang? Bagaimana kamu boleh fikirkan yang seorang perempuan tu bila suaminya mati, dia tidak diberikan apa-apa. Tidak diberikan harta warisan. Perempuan tak boleh nak berfungsi dalam masyarakat. Bagaimana kamu boleh berfikir seteruk itu? Kan? Sedangkan kamu berasal daripada arham. Ini bukan arham ar-Rahmanur Rahim. Ini rahim. Rahim ibu. Inna Allah kana alaikum raqibah. Dan Allah mengawasi kalian. So Allah mengiktiraf adanya dua gender, dan supaya orang sedar dua gender itu bermaksud ada dua hak. Hak kepada lelaki dan hak kepada perempuan. Dan ada satu kisah, kita dah mula sirah kita, Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab, seorang sahabiah, dia bertanya kepada Nabi SAW. Saya rasa kebanyakan orang yang membaca Quran pun akan bertanya soalan ni. Maksudnya, kenapa dalam Quran ni banyak sebut lelaki je? Kan? Dan Nusaibah jumpa dengan Nabi SAW. Dia sebut, Ma ara kulla syai'in illa lirijal. Aku lihat semua perkara untuk lelaki. Kan? Semua ayat untuk lelaki. Wa ma ara nisa yuzkirna bi syai'. Tapi aku tak perasan untuk perempuan ni apa dia. Kan? Dia mencari mana yang untuk perempuannya. Syurga untuk mukminin. Mukminin kan lelaki yang ramai. Kan? Ataupun muttaqin. Orang bertakwa lelaki yang ramai. Kan? Bila Nusaibah binti Ka'ab tanya itu kepada Nabi SAW, tentu sekali ada trauma yang dihadapi sejak zaman jahiliah. Semua perempuan kalau melalui zaman jahiliah dia akan ada trauma dia. So mereka dinafikan segala-galanya. Dan Nusaibah bertemu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Nabi. Dan ayat ini turun. Ayat ini turun kepada pertanyaan Nusaibah binti Ka'ab tadi. Ayat ini menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai hujunglah. Nabi SAW menyampaikan wahyu ini kepada para sahabat, menjelaskan bila ayat Quran bersebut-sebut tentang muslimin, dia bermakna wal muslimat juga. Bila sebut mukminin, maksudnya wal mukminat juga. Qanitin, qanitat juga. Sadiqin, sadiqat juga. Supaya Nabi nak pastikan Nusaibah binti Ka'ab dan semua wanita di luar sana yang bertanya dan juga mungkin mempersoalkan hak mereka dalam agama ini, ataupun yang mungkin memerlukan rasa belayan daripada Allah Ta'ala sendiri,
Allah Ta'ala berikan satu ayat khusus yang menjelaskan kepada salah yang mana? Saya tak betulkan. Terima kasih. Terima kasih semakkan. Boleh tolong baiki. Boleh tengok komen tu. Saya silap letak dia punya copy paste salah. So yang penting ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahawa perempuan dan lelaki dalam Islam itu dari sudut haknya mungkin berbeza, tetapi bila disebut dari sudut di sisi Allah Ta'ala itu sentiasa sama. Kenapa? Sebab di hujung tu Allah letakkan keratan yang paling penting. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Ini pun satu disclaimer yang penting. Walau macam mana pun perbezaan kita, walaupun perempuan tu tak boleh pergi jihad misalnya. Nanti kita sampai cerita tu nanti persoalan Asma binti Yazid, akan ada cerita yang lain. Walaupun perempuan tak pergi jihad, walaupun perempuan tu tak boleh jadi imam, kan tak boleh duduk saf pertama di depan, kan pahalanya lain kan. Perempuan tak boleh apa lagi? Macam-macam yang tak boleh yang berbeza dengan bukan lelaki misalnya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah sediakan ekosistem beribadah. Allah sediakan alat-alat untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala itu sama je. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Maksudnya apa? Kalau kamu buat dosa, Allah akan ampunkan maghfirah. Kalau kamu buat kebaikan, ajran 'azimah pun kamu boleh dapat. Lelaki dan perempuan sama je. Cuma technically apa yang Allah sediakan untuk perempuan untuk dia masuk syurga berbeza dengan apa yang Allah sediakan untuk lelaki itu masuk syurga. Tapi di sisi Allah Ta'ala, syurganya sama je. Nerakanya pun sama je. Keampunannya pun sama, pahalanya pun sama je. Allah tidak akan ada double standard bila berhadapan dengan lelaki ataupun perempuan. Dan kita mula dengan cerita ini dulu. InsyaAllah. Laju ya masanya 9:30 dah. Ini adalah ayat Al-Quran tentang Aisyah. Mungkin tahu kan cerita Aisyah, hadisul ifk. Aisyah difitnah bersama dengan Safwan ibn Mu'attal. Cerita ini berlaku pada tahun ada berbeza pandangan juga. Ada yang sebut tahun ke-6 Hijrah, ada yang sebut tahun ke-8 Hijrah. Boleh semak nanti bacaan masing-masing. Tapi cerita ni cerita yang masyhur tentang bagaimana Aisyah setelah pulang daripada satu musafir menuju ke Madinah. Aisyah masa tu dia kehilangan gelang ataupun rantai dia lah. Dia cari tak jumpa. Dan oleh kerana dia cari itu lama sangat, dan dia ada satu, dia kalau untuk perempuan terutamanya isteri Nabi SAW, dia ada satu macam tempat duduk istimewa di atas unta. Gelarannya apa saya tak ingat dah. Tak ingat saya. Ada satu nama khusus tempat duduk untuk isteri Nabi SAW. Dan Nabi sentiasa akan bawa seorang isteri Nabi untuk bermusafir lah bila Nabi keluar daripada Madinah. Dan ketika itu, of course Aisyah ni dia kecil, dia sederhana orangnya. Tapi dalam riwayat sebut Aisyah tu tinggi orangnya, dia bukanlah kecil tu maksudnya kecil yang rendah. Tapi dia orang yang tubuhnya tubuh yang sederhana kecil lah. Dan maksud saya adalah Nabi pun tak sedar yang Aisyah tak ada dekat atas tu. Aisyah tak ada dekat tempat duduk dia sebab dia dilindung dengan hijab. Masa tu ayat hijab dah turun. Maka ketika itu kafilah ini pun bergeraklah pulang ke Madinah tanpa menyedari yang Aisyah tak ada dekat atas tu. Dan tentu sekali ceritanya pun orang tahu ada orang terakhir yang menjadi orang paling belakang untuk cek kalau tiba-tiba ada barang tinggal ke apa, ada orang yang tak bergerak lagi ke. Ternyata orang itu adalah Safwan ibn Mu'attal. Dan bila dia melihat Aisyah, dia nampak Aisyah dekat situ disebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itulah satu-satunya perkataan yang disebut sepanjang perjalanan sehinggalah dia sampai di Madinah. Dan of course kita boleh bayangkan apa yang berlaku kan. Ni di zaman yang tidak ada media sosial kan. Di zaman media sosial lagi dahsyat. Nampak orang berdua-duaan, nampak benda yang tak kena lagi, mudah benda itu akan tersebar, lagilah mudah benda itu akan menjadi fitnah. Tetapi ini zaman yang ramai munafik, ramai orang yang tidak suka dengan pencapaian Islam. Semakin Islam tu berjaya, semakin ramailah musuh-musuhnya kan. Bila Islam tu diseksa, bila Islam tu ditekan dan sebagainya, siapa nak cemburu dengan Islam? Sebab nak peluk Islam pun tak ada kelebihan. Tapi bila dia nampak Nabi ada kuasa, Nabi ada kedudukan,
Nabi ada pengikut yang ramai. Ramai yang mula cemburu. Dan orang-orang munafik bila melihat ini, iaitu bagaimana Safwan ibn Mu'attal dan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdua-duaan, bukan berdua-duaan tu maksudnya duduk di atas unta sama-sama, tapi Safwan bin Mu'attal tuntun unta dia tanpa ucap sepatah pun perkataan bawa Aisyah pulang ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita ini tersebar satu Madinah. Dan Aisyah tak tahu selama sebulan. Sebulan Aisyah tak tahu kerana Aisyah bila pulang tu dia demam, dia sakit. Sakit sebab musafir lah. Maka Aisyah demam, Aisyah tak tahu. Sebulan dia tak tahu cerita tu. Kenapa kena sebut sebulan tu? Sebulan ni pun saya tak baca sebulan tu. Ingat kan, okey, kalau punya Nabi layan dia baik semua kan. Tapi untuk layan seorang isteri yang tersebar fitnah tentang kejahatan, saya tak perlu sebut fitnahnya apa kan, kita faham apa dia. Untuk seorang suami layan isteri tanpa menyebutkan sepatah pun tentang apa sebenarnya yang berlaku di luar sana adalah satu perkara yang sangat ajaib. Aisyah hanya tahu perkara ni melalui mulut orang. Nabi pun tak cerita pada dia. Kerana dia nampak Nabi pun layan dia okey je. Dan ini satu perkara yang ajaib. Kerana perempuan yang dituduh, didakwa, sesiapa pun sampai sekarang kan, kalau kita tengok macam-macam kes mahkamah sekarang berlangsung kan, belum jatuh kes lagi, maksudnya belum confirm pun siapa betul siapa salah. Tapi apa yang berlaku kepada orang tu? Habis, hancur maruah dia, hancur dia punya reputasi, segala-galanya telah tidak ada untuk dia. Saya ada seorang kawan memang betul-betul sekarang ni dia masuk dalam penjara lah. Memang dia didakwa membunuh dan dia adalah kenalan saya lah. Saya kenal tu dengan masuk, saya pernah naik kenderaan sama dengan dia. Saya pernah sembang dengan dia, selalu dah sembang dengan dia. Tapi bukanlah kenalan rapat, kenal dia, pernah sembang dengan dia, tahu family dia macam mana. Sekarang ni dia sedang menghadapi tuduhan membunuh. Dan itu sangat mengejutkan saya. Dan kita sebagai kawan yang rapat dengan dia, kita tak pernah nampak keburukan dia. Dia orang baik. Tapi untuk dia dituduh membunuh. Dan kes membunuh tu kes yang agak berat lah. Sebab dia membunuh seorang perempuan tanpa mengambil kesempatan apa pun. Maksudnya dia jerut macam tu je kan. Berita itulah yang saya baca dan kawan saya dituduh. Dan perkara yang sangat menyedihkan. Tapi dalam hati kita ada perasaan apa tahu? Tiba-tiba macam kita rasa macam benci dia. Sebab manusia memang ada fitrah macam tu kan. Bila orang itu dituduh, walaupun belum confirm lagi, baru didakwa, tapi kita ada satu perasaan yang membayangkan dia buat begitu. Dan itu telah berlaku kepada Aisyah. Aisyah dituduh dengan macam-macam tuduhan. Dan Nabi sendiri pun, kalau ikut cerita hadis yang ceritakan tentang peristiwa hadisul ifk ni, Nabi pun terganggu. Secara fitrahnya Nabi pun terganggu dengan cerita ni. Dan bila Aisyah tanya kepada Nabi, kenapa tak cerita pada aku, Nabi pun diam. Kerana Nabi pun tak tahu macam nak respon. Nabi bergantung kepada apa yang Allah beritahu kepada Nabi. Nabi tak boleh terus bela Aisyah. So, bila Nabi terus bela Aisyah, maksudnya Nabi tunjukkan satu contoh yang tak baiklah kepada generasi yang seterusnya. Sebab kita tak boleh membela, walaupun orang itu adalah orang yang paling kita sayang sekali. Tak boleh mudah-mudah nak bela dia kepada satu tuduhan jenayah. So of course apa yang berlaku tu dalam klausa jenayah lah kan. Maka bila satu jenayah itu berlaku, maka dia perlu masuk court, dia perlu ditentukan oleh wahyu. Maka Nabi kena tunjuk contoh yang betul. Nabi tak boleh bela Aisyah kerana Aisyah itu isteri Nabi. Maka Nabi tunggu wahyu turun. Tapi tetap Nabi menghormati Aisyah. Dan itu satu perkara yang sangat mustahak. Sebab tu saya mulakan hak ini, hak yang paling basic sekali adalah hak dihormati. Jangan lupa tentang hak yang paling mulia. Sebab kita ni kadang-kadang bila sebut tentang hak ni kan, kita start dengan satu hak, kemudian datang hak yang lain, kemudian kita mula rasa privilege. Kita dah mula lupakan yang hak dihormati itu adalah hak yang paling asas sekali. Kadang-kadang kita terlupa, kita minta hak jadi imam misalnya, kan? Perempuan nak jadi imam, tapi dia lupa satu ketika dulu, dia tidak pernah dihormati pun. Dia tidak pernah disayangi pun. Dia tidak pernah diberikan kecukupan pun seorang perempuan pada zaman jahiliah. Kecuali atas sebab-sebab sebab-sebab yang seksual pada zaman jahiliah. Tapi untuk dicium sebagai rasa cinta, dicium kerana dia suka kelahiran anak perempuan itu adalah satu perkara yang mustahil berlaku di alam jahiliah. Kena tahu hak dihormati ni hak yang sangat mulia. Dan kalau kita bertumpukan kepada hak yang lain, hak perempuan untuk misalnya sekarang pun bahkan saya pun ada pandangan-pandangan fiqh yang agak keras macam perempuan tak boleh bersukan di luar, perempuan pakaiannya macam mana, ada pandangan yang macam itu. Satu ketika dulu saya lihat pandangan-pandangan ni pandangan yang sangat
sangat rigid lah. Takkanlah tak boleh bersukan kan, takkanlah tak boleh ni. Tapi bila melihat realiti sekarang, rupanya kita boleh melihat bahawa pandangan itu bukanlah pandangan yang tepat 100%, tapi dia ada sebab dia yang jelas. Kan? Di zaman media sosial ni, saya rasa pedih mata tengok video-video, tengok orang buat macam-macam, apa nama ni, saya pun tak tahulah nak sebut secara baiknya macam mana kan. Tapi dia memaparkan diri dia di media sosial, baik lelaki atau perempuan. Tapi kena sebut secara spesifiknya perempuan, kerana perempuan itu ada unsur biological yang akan mengganggu pandangan. Bukan sebab dia bodoh, sebab dia cantik lagi mengganggu kan. Sebab dia akan menyebabkan syahwah itu muncul. Dan itu mengganggu pandangan. Dan dia mengganggu pandangan untuk orang yang menjaganya. Dan dia akan disukai oleh orang yang tidak menjaga pandangan. Dan perkara itu perkara yang semua orang lihat, puluhan ribu. Satu ketika dulu bila kita nak buat satu benda, yang akan tengok benda itu adalah jiran kita. Kalau dulu orang keluar jogging, orang keluar naik basikal ke apa, yang mungkin tengok dia naik basikal setiap hari adalah jiran dia. Seorang perempuan kalau dia keluar berjogging, dia bersukan ke apa, yang tengok tu adalah orang-orang di kanan kiri dia lah, adik-beradik dia ke, ayah dia ke. Tapi zaman sekarang, orang bila upload di social media, saya mula melihat semula fatwa-fatwa dan fiqh-fiqh yang mungkin dulu nampak rigid. Oh, rupanya kemunculan media sosial telah menyebabkan betul lah cakap dia. Memang perempuan ni kena tertutup sedikit dari sudut aktiviti dia. Biar dia beraktiviti dalam tempat yang sesuai dengan dia. Kena sediakanlah fasiliti ni kan. Tapi maksudnya, kena tahu kehormatan dia muncul dengan sangat agung pada mulanya. Jangan kehormatan itu dihancurkan semula dengan tangan-tangan dia sendiri. Kerana perempuan itu telah dihinakan semula bila dia cuba untuk membiarkan diri dia untuk diperhatikan secara bebas oleh mana-mana lelaki, dan dia membiarkan diri dia itu boleh diakses oleh mana-mana lelaki. Kerana perempuan satu ketika dulu berbeza kedudukannya secara tapi penghormatan tetap diberikan kepada perempuan. Okay? Ini cerita tentang Aisyah bagaimana dilayan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hak bersuara. Ini cerita apa Ala taraina anni qad hultu bainar rajul wa bainak. Cerita ni cerita tentang Aisyah juga. Cerita yang sangat menarik. Ada dua cerita sebenarnya kat sini. Satu lagi cerita tentang Hafsah, satu cerita tentang Aisyah. Tentang topik hak bersuara. Saya rasa tempat yang paling perempuan akan fikir dia tak boleh bersuara adalah kepada suami dia. Betul tak? Saya tak tahulah. Kalau saya tanya pada isteri saya, isteri saya lain sikit lah sebab saya suruh dia bersuara kan. Tapi biasanya perempuan akan fikir tempat yang dia tak boleh bersuara adalah pada suami dia. Kalau dekat office, dia boleh bersuara. Dia boleh bantah bos dia. Sebab itu bos. Atau kalau lelaki dia tak boleh bersuara masa salat Jumaat misalnya kan, masa tengah khutbah. Perempuan tak boleh dengan suami. Biasanya lah yang biasa saya dengar dan saya sembang-sembang, walaupun dia macam singa di office, tapi di rumah dia akan jadi kucing, tak boleh nak bersuara di depan suami. So sebab tu saya nak bawa dua cerita ni. Kerana ini adalah cerita tentang isteri terhadap suaminya. Dan suami itu bukan calang-calang orang. Suami itu adalah Rasulullah SAW. Ini lagilah menyebabkan satu dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan perempuan diberikan hak untuk bersuara. Perempuan diberikan hak untuk komplain. Perempuan diberikan hak untuk beritahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan ini adalah cerita tentang Aisyah dan Hafsah, dua isteri Nabi SAW yang paling, bukanlah kontroversial kan, sebab mereka adalah ibu-ibu kita. Mereka sebenarnya kontroversi, tetapi mereka meninggalkan satu sunnah yang penting untuk kita semua. Kita ni kalau kontroversi tak beri apa kebaikan pun. Tapi kalau isteri Nabi SAW, kontroversi yang berlaku kepada mereka itu memberikan satu sunnah untuk generasi perempuan pada zaman sekarang. Saya suka bila baca cerita Aisyah. Kalau ada peluang nanti esok kita boleh buat satu biografi khas tentang Aisyah saja. Kerana banyak sangat saya rasa perkara yang menariklah tentang isteri-isteri Nabi SAW ni. Bila Nabi berpoligami itu untuk meninggalkan sunnah yang berbeza-beza mengikut isteri-isteri ni. Khadijah meninggalkan sunnah yang berbeza berbanding dengan Aisyah. Sebab Khadijah dia jenis jenis isteri sejati lah kalau ayat ni kan. Aisyah ni isteri yang kritikal, isteri yang banyak tanya, isteri yang komplain. Itu Aisyah punya kedudukan dan Hafsah. Tapi setiap isteri ni meninggalkan satu kesan dan impak yang besar lah kepada ummah.
Ini cerita Aisyah. Bila Abu Bakar, dia lalu di sebelah hujurat. Dia lalu di sebelah rumah Aisyah. Dan dia dengar suara Aisyah. Dia tahu tu suara Aisyah. Dia anak dia kan. Dia dengar suara Aisyah sedang melenting dan marah. Marah siapa lagi kalau bukan marah Nabi SAW. Kan? Bila baca hadis ni, kita pun macam garu kepala kan. Macam, ya betul ni. Kan? Sebagaimana Abu Bakar terus ketuk pintu. Kan? Dan dibuka pintu itu, ternyata betul Aisyah sedang bertengkar dengan Nabi SAW. Bertengkar tu kita kena tahu dia one-sided. Nabi SAW ni Masya Allah. Sangat menarik. Saya rasa saya sangat kagum. Semakin kita tengok unsur manusiawi dalam kehidupan Nabi, semakin kita akan kagum dengan Nabi. Aisyah ialah dia bertengkar dengan Nabi, tapi dia one-sided. Aisyah yang marah Nabi. Nabi tak balas. Dan Aisyah bila dengar, bila Abu Bakar dengar suara Aisyah, Abu Bakar tak dengar suara Nabi, dengar suara Aisyah kan. Dan Abu Bakar terus cari Aisyah, dan Abu Bakar nak marah Aisyah lah. Tahu apa Nabi buat? Nabi duduk di tengah-tengah antara Abu Bakar dengan Aisyah. Sebab Abu Bakar nak attack Aisyah. Dia nak tarik Aisyah. Tapi Nabi, menantu Abu Bakar ni, dan juga Rasulullah SAW, berada di tengah-tengah antara Abu Bakar dengan Aisyah. Abu Bakar tak nampak Aisyah. Sebab dia menyuruh di belakang Nabi. Dan masa Nabi diam, Nabi tak cakap apa-apa pun. Sebab Nabi pun faham. Abu Bakar tentu sekali dia nak express kemarahan dia kepada Aisyah. Sebab Aisyah dah buat satu benda yang buatkan dia marah. Bila naik suara pada Nabi kan, takkan naik suara pada Nabi. Dan Abu Bakar bila dia tak dapat nak lepaskan geram dia, dia keluar je. Dengan kemarahan lah. Bukan marah pada Nabi, tapi marah pada Aisyah. Dan Nabi sebut kalimah ni, insya-Allah. Nabi sebut apa? Ala tarayna anni qad hultu bainar rajuli wa bainah. Nampak tak tadi? Aku lindung engkau daripada lelaki itu. Masya-Allah. Lelaki itu siapa? Abu Bakar, ayah dia. Kan? Dan yang Nabi lindung tu siapa? Aisyah. Yang baru saja tadi marah Nabi. Kan? Ini satu cerita yang real berlaku dalam sirah. Satu cerita yang sangat simple, tapi dia meninggalkan satu pelajaran untuk kita. Dan ini memang ada asas. Bukan maksudnya daripada cerita ni saya terus keluarkan satu pelajaran. Dia ada beberapa cerita yang akan menyebabkan kita faham satu benda. Nanti kita akan cerita nanti. Cerita kedua adalah cerita ini. Ini cerita Umar pula. Tadi Abu Bakar pun mentua Nabi kan. Dan ini cerita Umar pula. Anak Umar pun menjadi isteri Nabi SAW. Iaitu Hafsah. 4 khalifah yang pertama ni Masya Allah. Dia punya keakraban dengan Nabi itu dahsyat kan. Uthman kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Ali berkahwin dengan Fatimah. Setiap 4 orang sahabat paling mulia ni ada hubungan yang sangat dekat dengan Nabi. Abu Bakar dengan Umar ni, dua-dua anak dia berkahwin dengan Nabi. Dan Hafsah, Umar pernah tanya kepada Hafsah direct. Sebab dia dengar cerita. Dia dengar cerita yang Nabi terasa hati dengan dia. Dan Hafsah ni adalah satu-satunya isteri Nabi yang Nabi kahwin semula setelah Nabi ceraikan. Hafsah ni dah ada kes cerai dengan Nabi SAW. Dan yang minta Nabi untuk kahwin semula dengan Hafsah adalah Allah Ta'ala. Allah suruh Nabi kahwin semula dengan Hafsah. Masya Allah, kedudukan dia sangat mulia. Dan Umar, kerana Hafsah ni ada track record yang buruk sikit lah. Kan? Dan dia dengar cerita yang Hafsah ni suka angkat suara dengan Nabi. Dia tanya pada Hafsah. Ai Hafsah. Dia bukan ya Hafsah. Ai itu maksudnya apa? Macam itulah, macam tengah marah. Dalam bahasa Arab, kalau ya tu, dia wahai Hafsah. Tapi bila ai ni, Hafsah. Kita boleh membayangkan dia punya nada kan. Sebab itu anak Umar. At-ghadiba ahadakunna Rasulullah SAW hatta al-lail. Adakah kalian yang berbantah-bantah? Bantah-bantah ni perkataan yang saya rasa selesa sikit nak sebut lah. Kalau terghadib tu maksudnya bergaduh. Itulah maksud dia. Bantah-bantah tu maksudnya gaduh. Adakah kalian angkat suara berbantah-bantah, komplain kepada Nabi SAW sampai tengah malam? Dan Hafsah jawab, na'am, ya. Umar pun marahlah. Sampai Umar sebab apa? Kalau berlaku lagi macam sebelum ni, aku tak nak bela kamu. Sebab sebelum ni bila Hafsah diceraikan, Umar jumpa dengan Nabi SAW. Umar minta maaf dan sebagainya. Dan Umar cakap, kalau kali ini berlaku lagi benda yang sama, aku tak akan bela kamu. Sebab Umar dan Abu Bakar ni, kita pun faham kedudukan dia. Walaupun dia adalah, Nabi itu adalah menantu dia, dari sudut ini, perkataan ini muncul sebagai seorang umat, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pengikut Nabi SAW. Takkan nak angkat suara kepada Nabi.
Tapi secara fitrahnya Nabi nak pamerkan kepada kita. Memang fitrahnya rumah tangga macam tu. Kan? Rumah tangga ni dia tak boleh bersifat bos dengan bos dengan staff. Dia tak boleh bersifat macam tu. Office lain lah. Office ni dia ada kepentingan macam-macam kan. Dia dalam bentuk satu organisasi. Dalam keluarga ni kadang-kadang saya pun tak setuju dengan orang sebut suami tu menteri kewangan. Ataupun suami tu menteri luar. Isteri menteri dalam negara. Ataupun menteri keluarga dan masyarakat. Saya rasa pengkelasan itu pun bermasalah satu hari nanti bila kita bersifat terlalu teknikal dalam pembahagian tugas. Nanti macam kamu tak meet KPI ni, tolak gaji contohnya. Dia tak boleh macam tu. Sebab dia macam tak kena dengan suasana keluarga. Dalam Quran menyebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Quran sebut tentang mawaddah rahmah. Mawaddah rahmah ni dia tak boleh bersifat teknikal sangat. Dia kena ada flexibility dan dynamic. Sebagaimana Nabi SAW dengan isteri Nabi. Ada masa Nabi SAW bertegas. Macam kisah Aisyah komplain tentang Khadijah. Nabi bertegas dengan Aisyah. Ada masa lah. Ada masanya macam tu. Ada masanya Aisyah naik suara dengan Nabi SAW. Dan cerita hadis ni hadis yang panjang sebenarnya. Hadis Bukhari ni hadis yang sangat panjang. Di hujungnya, sebenarnya ada kes Nabi SAW lari rumah selama sebulan. Nabi tinggalkan rumah Nabi. Saya tak tahu nak gunakan perkataan lain kecuali lari rumah dah senang sikit. Nabi tinggalkan rumah Nabi, tinggalkan isteri Nabi selama sebulan. Nabi duduk di satu tempat namanya Mashrubah di atas Masjid Nabawi. Dan ramai sahabat cuba tanya Nabi. Tapi yang sahabat yang berjaya jumpa Nabi adalah Umar Al-Khattab. Umar cerita macam-macam benda untuk bongkar sebenarnya apa yang berlaku. Tapi Nabi tak cakap walau sepatah. Nabi hanya tersenyum je. Kalau ikut tafsiran Dr. Umar Sulaiman Ashqar, dia menyebutkan bahawa bila Nabi SAW senyum, bermakna Nabi mengiyakan. Nabi tak cakap perkara itu salah. Dan Nabi tak cakap kena berlaku macam tu. Maksudnya, ya, perbuatan berbantah-bantah secara melampau ni memang akan merosakkan keluarga jugalah kan. Maksudnya Nabi bukan nak cakap, ya, silalah berbantah-bantah sesama suami isteri. Nabi tak cakap macam tu. Nabi juga tak menghalang. Maksudnya, silakan nak berbeza pandangan, nak berbantah dan sebagainya. Silakan, itu keluarga. Tapi Nabi cakap apa? Nabi tak cakap apa, Nabi senyum je. Maksudnya apa? Itu fitrah. Fitrah keluarga. Kalau tak berlaku, lagi pelik. Sebab tu saya pun kata, dulu saya sukalah tengok keluarga yang macam Masya Allah, solehahnya isterinya, taat je arahan suami, anak-anak pun diam je. Tapi sekarang saya lebih menghargai keluarga yang pernah mengalami konflik, keluarga yang komunikasinya baik. Walaupun ada masalah, komunikasi baik, dia lebih menyelesaikan masalah. Daripada diam-diam kita mengumpul masalah. Tahu bila kita baca statistik tentang cerai di Malaysia, antara faktor-faktor perceraian itu berlaku, faktor terbesarnya adalah komunikasi. Dan kita tengok kawan-kawan kita pun ada kawan-kawan yang bercerai dan sebagainya. Bukanlah nak sebut cerai itu terus negatif 100%. Ada kebaikan pada cerai itu juga. Cumanya faktor cerai itu, kalau kita baca detail, kita akan jumpa yang rupanya communication itu tak berlaku. Dan biasanya cerai itu berlaku macam satu letupan dan letusan besar-besaran. Dah lama disimpan. Berlaku satu perkara besar, tu dia kecil je. Kadang-kadang ada cerai tu kata sebab berus gigi lah, sebab tak hantar barang lah, lupa hari jadi lah. Tapi sebab sebenarnya bila kita gali, bila kita tengok statistik tu, bila researcher tengok, sebenarnya tak ada komunikasi. Dan cerita sebab cerai itu hanya muncul sebagai cerita je. Hanya menunggu sebab je untuk benda tu meletus, akhirnya bercerai. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW pamerkan kepada kita, Nabi dengan isteri Nabi pun ada konflik. Itu fitrah. Yang penting bagaimana komunikasinya. Bagaimana komunikasi. Dan komunikasi ini bukan komunikasi antara bos dengan staff. Komunikasi antara bos dengan staff, bos dominan. Staff tu tak dominan, terima arahan dia. Tapi bila di rumah tangga, dia ada balance of power dia. Dia tak boleh yang betul macam ni, yang salah macam ni. Dia kena bincang sama-sama, apa pandangan kamu, apa pandangan kamu. Sebab Nabi dengan isteri Nabi pun macam, Nabi tadahkan telinga, Nabi minta pandangan mereka. Tidak akan ada kisah-kisah lanjutan yang akan kita kaitkan dengan kisah hak bersuara. Yang penting, hak bersuara dan iktiraf dekat dua cerita ni. Nabi benarkan dua isteri Nabi untuk bersuara. Kalau dalam rumah tangga Nabi dan terhadap Nabi SAW pun boleh bersuara, apatah lagi di luar. Apatah lagi di luar dan apatah lagi kepada lelaki lain. Lagilah perempuan itu berhak untuk bersuara. Hak syura.
Tengok bagaimana dengan Nabi dengan Ummu Salamah. Nabi SAW bila dalam Quran menyebut wasyawirhum fil amri, bersyuralah. Quran banyak tempat menyebut tentang syura, sama ada secara eksplisit ataupun secara kiasan. Dan syura yang berlaku pada zaman Nabi, kita kena tahu masyarakat Mekah ni mana ada organisasi sangat. Mereka tak ada proper organizational chart tu, tak ada. Siapa ketua tak ada. Maka konsep syura yang Islam bawa adalah syura yang masih berbentuk rawak lagi, dia random sikit. Okay. Tapi Nabi tahu nak bersyura dengan siapa pada waktu tertentu. Bila Nabi nak bincang tentang misalnya pergi berjihad dan sebagainya, ada circle dalam kalangan sahabat yang Nabi jadikan syura, ahli syura dalam kes-kes macam tu. Okay. Tapi dalam kes ini, Nabi bersyura dengan Ummu Salamah. Okay. Peristiwa apa? Ketika umrah pertama nak berlaku. Dan umrah pertama maksudnya umrah pertama selepas berhijrah ke Madinah, kan. Dan Nabi bersama dengan para sahabat, ada yang kata 3,000 orang, ada yang kata 2,000. Nabi mara ke Mekah, tentu sekali hanya untuk tunaikan umrah. Tiba-tiba musyrikin Mekah tak benarkan masuk. Nabi utuskan Uthman ibn Affan untuk nego, untuk berbincang. Tiba-tiba datang satu cerita, cakap Uthman dibunuh. Dan Nabi buat satu perjanjian namanya Bai'atul Ridwan, berjanji dengan para sahabat, sehidup semati kita kena bela Uthman. Dan datanglah cerita sebenar, iaitu Uthman tak dibunuh pun, tapi mereka cuba ugut Nabi dan para sahabat. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni banyak implikasinya, keamanan, keselamatan, peluang untuk datang ke Mekah, dan sebagainya. Tapi tahun tu, ketika itu tak boleh tunaikan umrah. Maka sahabat kecewalah dengan Nabi. Nabi ajak mereka untuk pergi ke Mekah untuk tunaikan umrah, tapi tak boleh. Sebab dalam perjanjian tu bagi tahu tahun ni tak boleh, tahun depan boleh. Maka sahabat pun frust lah, mereka frust dengan Nabi lah. Sebab Nabi tak nego untuk tahun ni tunaikan umrah. Dan ketika itulah Nabi dengan tengok apa yang berlaku dekat para sahabat, macam tak dengar cakap Nabi, dan mula tunduk dan sebagainya, kan. Nabi tanya pada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, ma sya'nan nas?" Wahai Ummu Salamah, apa berlaku pada mereka ni? Ummu Salamah ni, ini antara kelebihan perempuan juga. Saya pun mengakui, walaupun dia bukanlah generalize, maksudnya semua perempuan ada kepakaran tu, tapi secara umumnya perempuan yang saya kenal, dia ada kekuatan memahami emosi manusia itu lebih sikit daripada lelaki. Dan Ummu Salamah ada kelebihan tu, tentu sekali kerana dia perempuan. Nabi tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Sebab sahabat macam tak nak dengar cakap Nabi. Mereka terguris hatilah sebab tahun ni tak dapat tunaikan umrah. Ummu Salamah perempuan, secara psychologically dia ada kelebihan sikit berbanding Nabi SAW, dan Ummu Salamah faham apa yang berlaku. Dan Ummu Salamah tahu apa Nabi perlu buat sebenarnya. Nabi tak perlu berikan arahan. Sebab Nabi beri arahan kepada para sahabat. Kena bayar denda lah, kena sembelih kambing. Baru boleh patah balik ke Mekah, kan. Dan bercukur, tahallul. Nabi dah suruh sahabat tak nak buat. Nabi bila jumpa Ummu Salamah, Nabi sedih Nabi. Kalau sahabat tak nak ikut cakap Nabi. Ummu Salamah faham lah, sahabat frust. Ummu Salamah cakap, kamu pergi keluar je, pergi bercukur dan pergi sembelih hewan. Selesai. Kamu buat dulu. Dan bila Nabi buat, betul-betul sahabat ikut lepas tu. Sebab sahabat ni dia ada satu dilema masa tu. Emosi mereka terganggu kerana mereka nak tunai umrah. Dan jangan samakan umrah mereka dengan kita. Mereka dah lama tak tunai umrah, dah lama tak pulang ke Mekah. Dalam masa yang sama, mereka adalah umat Nabi SAW. Bila dilihat Nabi buat, benda tu akan mengesani hati mereka. Maka Ummu Salamah berikan cadangan yang paling baik sekali. Maka Ummu Salamah ni pandangan dia diambil bulat-bulat oleh Nabi SAW. Nabi tak ubah walaupun sedikit. Menarik sebenarnya bila belajar usul fiqh dulu pun, banyaklah sudut-sudut syura yang saya nampak dalam peribadi Nabi SAW itu sangat menarik, kerana Nabi SAW sangat dinamik dan juga fleksibel bila sebut tentang memberikan arahan. Sebab yang penting bila beri arahan adalah dia berimpak. Orang dapat mendapat manfaat daripada arahan kita. Tapi kalau arahan kita menyakitkan hati, arahan kita menyebabkan orang tak suka. Saya rasa dalam rumah tangga pun saya experience benda yang sama pun. Kadang kita sebagai suami, kita rasa kita ada dominan sikit, kan. Kita berikan arahan. Lama-lama benda tu dah tak best dah. Maksudnya, sebagai isteri pun mesti dengar.
ikut arahan dia kan, macam robot kan. Akhirnya kita sebagai suami pun rasa tak best sebab ini kan family. Patutnya kan kita nak tahu, okey ke ikut arahan aku? Best ke buat benda tu? Kan? So bila buat decision tu, saya di umur yang begini pun lebih selesa untuk lebih suka ikut isteri lagi daripada saya nak berikan arahan. Nak beli kampung mana kan? Nak beli barang apa, nak makan kat mana. Dulu macam suka jugalah berikan arahan. Tapi akhirnya kita menikmati flexibility dalam memberikan keputusan dalam keluarga itu. Bukan bermaksud kita berlanggar dengan syariat, tapi syariat sendiri pun memberikan satu statement bila kata tentang dalam keluarga ni role-nya macam mana? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Okay. Mana-mana yang ma'ruf, mana-mana yang memberikan kebaikan, itu adalah kebaikan untuk keluarga kamu. Okay. Mana-mana yang memberikan mawaddah, rahmah, sakinah, itu adalah kebaikan untuk keluarga. Banyak technicalities yang lain. Yang lain tu technical. Okay. Yang mustahak adalah keluarga itu berfungsi sebagaimana keluarga sepatutnya. Okay. Next. Banyak pula cerita kita ya. Ya, ini adalah cerita tentang sambungan. Sambungan kepada cerita Umar tadi. Umar tadi hadis Bukhari ya, cerita tentang Umar pergi jumpa Hafsah, tanya kepada Hafsah, "Atghadibanna, adakah kamu bertarung dengan Rasulullah SAW sampai malam?" Okay. Hadis itu sangat panjang. Dia menceritakan bagaimana Nabi SAW terasa hati dengan isteri Nabi. Okay. Dan Nabi lari daripada rumah ataupun menjarakkan diri daripada isterinya hampir sebulan. Barulah Nabi pulang setelah turunnya ayat ni. Inilah ayatnya. Yang akhirnya turun memberikan satu keputusan kepada kes Nabi dengan isteri Nabi. Bayangkan ya. Satu Madinah tahu masalah ni. Maksudnya isu ni Madinah tahu. Sebab Nabi lagi rumah. Masa dalam hadis Bukhari tu pun ada sahabat datang rumah Umar. Sebab Umar kan anak dia, isteri Nabi. Dan sahabat tu datang rumah Umar, ketuk pintu rumah Umar. Sahabat tu cakap, ini ada berita yang paling tergempar sekali. Umar cakap, ada tentera pasti nak menyerang Madinah ke? Sebab itulah berita paling besar sekali. Sahabat tu cakap, tak. Nabi ceraikan semua isteri dia. Ini khabar angin lah kan. Umar terkejut lah. Memang betul tu cerita paling besar tu. Sebab rumah tangga Nabi bergolak. Dan Umar berusaha untuk jumpa Nabi. Nabi duduk di atas Masjid Nabawi, dekat Masyrubah, di satu loteng tu. Tak ada siapa boleh akses. Nabi nak bersendirian. Ya, itu kali satu keadaan yang berat lah untuk Nabi ni. Dan siapa yang pernah bergaduh, itulah dia punya perasaan kan, dalam rumah tangga kan. Bila kita bertengkar dan sebagainya, ya itu satu perasaan yang sangat susah kan. Dan Nabi perlukan masa sendirian. Dan ini pun satu checkpoint yang penting untuk kita. Yang dari rumah Nabi ya. Saya bila baca cerita ni pun, Nabi dari rumah. Kan biasa perempuan yang lari. Maksudnya bukan lelaki lah yang merajuk kan. Tapi dalam kes ni Nabi yang keluar. Masya Allah. Saya rasa banyaklah sudut-sudut kekeluargaan yang mungkin saya sendiri pun bila baca ni baru faham yang kita kurang lagi lah berkenalan dengan Nabi. Kalau kita kenali Nabi SAW secara mendalam, kita akan tahu yang cara kita berhubungan dengan pasangan kita pun mungkin salah. Mungkin tak berapa sama dengan apa yang Nabi paparkan kepada kita. Maka ayat ni turun. Setelah sebulan ayat ni turun. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hingga akhir ayat. Ayat ni adalah ayat pilihan. Kalau kamu nak pilih hayat ad-dunya wa zinataha, maka aku ceraikan dengan baik. Kalau kamu nak Allah dan Rasulnya wa darul akhirah, maka Allah akan berikan kepada kamu yang baik-baik ini ajran azimah, pahala yang sangat besar. Okay. Poin dia apa kat sini? Memilih. Okay. Dalam kes ini, Nabi ada lebih daripada banyak sangat sebab Nabi boleh pilih untuk Nabi ceraikan terus. Okay. Ini pun satu benda yang saya tengok bila kita terlalu fokus kepada fiqh tanpa melihat apa semangat ataupun apakah maqasid penceraian dalam Islam, maqasid rujuk, talak dan sebagainya dalam Islam. Dia menyebabkan kita hilang penghayatan tentang erti talak itu sendiri. Saya perasan kalau dalam banyak drama ke apa kan ceritanya adalah aku cerai kau talak satu, aku cerai kau talak dua. Dia macam one sided. Dia tak ada communication. Kan? Tapi
Dari sudut fiqh ni betul lah, maksudnya keputusan tu memang one sided, keputusan akhir tu. Okay? Tapi dari sudut semangatnya, dia kena bersifat macam yang Nabi buat ni. Okay? Nabi ada communication ni di akhir. Okay? Nabi berkomunikasi dengan isteri Nabi, ini pilihannya. Aku tak boleh nak beri apa yang kamu nak. Kan? Nabi tak boleh berikan hayat dunia. Kita pun tak tahu apa spesifik. Kalau baca tafsir pun, di tafsir pun macam berbeza-beza pandangan kerana tidak ada satu hadis yang spesifik beritahu apa sebenarnya yang berlaku kepada keluarga Nabi yang menyebabkan Nabi dari rumah tu. Sebab Nabi jaga rahsia keluarga Nabi. Nabi tak ceritakan benda tu. Tak ada siapa tahu. Kan? Cuma Nabi berikanlah gambaran dia, hayat dunia. Adalah kepentingan-kepentingan peribadi Aisyah ke Hafsah ke yang menyebabkan dia nak benda tu. Dan benda tu tak salah pun. Dalam ayat ni, dia tidak menggambarkan itu adalah neraka pun. Kan? Nabi nak beritahu yang, ya, ada orang tu ada keinginan tertentu kan. Yalah, ada isteri yang mungkin dia suka kereta ni. Tapi suami tak dapat bagi. Macam mana? Kan? So, isteri nak rumah macam ni, nak rumah macam tu. Zaman sekarang lagi payah kan, perempuan? Nak hidup zaman sekarang ni sebab ada media sosial. Dan media sosial ni, saya selalu sebut pasal media sosial kan. Sebab saya rasa saya sangat terkesan dengan media sosial. Kita nampak macam-macam keindahan dunia dekat situ. Kan? Tengok kawan kita duk tunjuk rumah dia renovate, dia decor rumah dia, rasa macam, alamak, aku tak ada rumah macam tu lagi. Dan kita pun mula rasa macam tertanya-tanya, bang, takkan rumah kita begini je kan? Rumah kita besar sikit, bila nak cat baru, bila nak tukar langsir. Kita terkesan dengan apa yang kita lihat di kanan kiri. Dan kita tak nafikan benda tu. Kita boleh bayangkan mungkin begitu jugalah suasana dalam rumah tangga Nabi. Dan benda tu tak salah. Saya tak cakap benda tu salah untuk nak kereta cantik sikit ke, nak rumah cantik ke. Itu zina. Maksudnya itu kecantikan yang kita suka. Siapa tak suka kecantikan? Cumanya, of course, dia sangat bergantung kepada keluarga kita lah. Pasangan kita macam mana. Mungkin Nabi bagi pilihan. Ya, kalau nak benda tu boleh. Tapi aku tak boleh offer. Maksudnya, kena dengan cara aku ceraikan kau. Cari dengan lelaki lain lah. Kan? Usarrihkunna sarahan jamila. Itu katanya. Sangat lembut. Nabi bebaskan mereka dengan sangat jamilah. Dia bukan perpisahan yang menyakitkan hati. Dia bukan perpisahan yang menyebabkan bergaduh dan sebagainya. Saya tak pernah jumpa. Saya ada beberapa kawan yang cerai dan saya suka berjumpa sebab saya nak faham apa yang berlaku. Bukan faham nak mengumpat semua tu kan. Nak faham sebab apa keadaan dia yang menyebabkan payah untuk reconcile dan untuk empathy kepada kawan-kawan lah, sebab ialah susah menghadapi keadaan cerai ni kan. Tapi kebanyakan cerai ni cerai yang tak baik lah, maksudnya cerai yang bergaduh betul kan. Dan apa tak berjumpa dah, tak tegur siapa dah, bukanlah tegur siapa dah berjumpa tu wajib, tapi nampaklah benar bergaduh tu kan. Tapi Nabi SAW berikan satu standard dekat sini, bila bercerai, cerai yang jamilah, cerai yang indah kan. Tapi kalau kamu nak Allah, Rasulnya dan darul akhirah, maka boleh kekal dengan aku, kamu akan mendapat ganjaran pahala yang sangat agung. Okay? So, perempuan berhak untuk memilih dalam kehidupan dia. Kena tahu benda tu. Secara syariatnya, bahkan secara legalnya pun ada banyak sangat. Kalau siapa-siapa di sini yang bidang perundangan ke apa, boleh bantu untuk mengkayakan maklumat kita tentang keadilan dalam membuat pilihan, bahkan dalam syariat sendiri pun. Banyak memberikan option untuk membuat pilihan tu. Jangan terpengaruh dengan drama dan juga filem-filem yang banyak one-sided kan. Suami je ada hak lebih untuk menentukan nak cerai ke, nak bersama ke, nak buat perangai ke. Sebab sebenarnya hak yang diberikan oleh Islam dan fiqh itu sangat adil lah kepada semua. So, perempuan berhak untuk membuat pilihan. Kalaulah hal cerai pun ada pilihan yang sangat besar, maka hal lain tentu sekali lah ada pilihan-pilihan yang dia boleh pilih. Banyak lagi ke kita ni? Pendidikan. Aisyah. Saya harap hari ini ada ruang untuk bertanya. Ada soalan tak? Saya macam biasa lah kan, kita banyak sangat cerita ni, dia jadi macam ruang bertanya tu jadi terhad. Kalau ada soalan boleh terus lontarkan. Hak berpendidikan, saya cari macam-macam hadis yang pernah saya jumpa dan belum saya jumpa tentang pendidikan perempuan. Ini hadis yang paling menarik ya. Aisyah sebut. Ini hadis Aisyah. Aisyah sebut kepada kita, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Perempuan yang paling baik adalah perempuan Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tu tak halang dia daripada memahami ilmu ataupun menuntut ilmu. Okay?
Adakah Aisyah melebihkan Ansar berbanding Muhajirin? Dia bukan tujuan hadis tu. Dia nak bagi tahu yang Ansar ni bagus sebab ni. Dan Ansar ni pun dalam hadis panjang Umar tadi, hadis Bukhari yang sebut tentang Umar nak jumpa Nabi untuk kes Nabi apa lari rumah tu kan. Ada satu perkataan tentang Ansar juga. Umar cakap pada Nabi sebenarnya. Umar cakap pada Nabi, antara dialog awal Umar dengan Nabi adalah Umar komplain pada Nabi, dia kata apa? Biasalah suami-suami kalau berjumpa kat luar, kalau saya pun jumpa kat luar kan, ada masalah dengan isteri, dia akan cuba untuk tenangkan hati kawan dia. Di situ, alah sama je isteri kita. Contohnya lah, cakap begitu kan. Umar cakap pada Nabi apa? Umar cakap, dulu masa kat Mekah, wanita isteri-isteri kita ni baik-baik belaka. Maksudnya, dia tak pernah persoalkan kita, dia tak pernah marah kita. Bila dia pergi, kita berhijrah ke Madinah ni, dia terpengaruh dengan orang Ansar. Saya suka sangat baca hadis tu. Sebab saya rasa macam very human lah sahabat ni. Kan? Very human. Sahabiah pun sangat human. Nabi pun sangat human. Umar cuba untuk, kalau dipanggil apa, brotok. Sembang dengan Nabi lah. Kan? Umar nak cuba untuk tarik hati Nabi untuk cerita pada dia masalah Nabi. Betul ke Nabi dah ceraikan isteri Nabi? Tapi sebelum tu Umar nak tenangkan hati Nabi, Umar cakap apa? Dulu isteri kita tak pernah bantah dengan kita. Pindah ke Madinah ni habis. Semua terpengaruh dengan orang Ansar. Tapi tengok Nabi. Nabi tak respon pun kata-kata Umar tu, Nabi hanya tersenyum. Dan pengajaran macam tadilah. Nabi tak bantah dan Nabi tak menyuruh. Maka dalam kes ni, orang Ansar ni dia ada kelebihan sikit lah berbanding orang Mekah. Terutamanya para perempuan. Sebab bila sampai di Madinah, perempuan Ansar ni menunjukkan perempuan ni kena ada muru'ah. Kena ada dia punya agility dia. Kalau ada benda tak puas hati, dia kena komplain. Dan kalau ada benda tak faham, kena bertanya. Jangan malu. Hadis ini muncul, hadis Aisyah ini muncul kerana ada beberapa peristiwa tu. Perempuan jumpa Nabi tanya soalan yang very personal. Dia tanya macam mana nak basuh darah haid. Nabi malu. Nabi pun rasa malu kan. Of course Nabi pun manusia dan Nabi pun bila ada perempuan tanyakan soalan very personal tu, macam mana nak basuh darah haid. Zaman tu tak ada pad, tak ada pampers dan sebagainya. So, kena basuh secara manual lah. Dan masa itulah Nabi SAW terus panggil Aisyah untuk substitute. Sebab Aisyah perempuan kan, bolehlah ajar secara detail macam mana. Kan? Dan akhirnya Aisyah ajar dia. Kan? Menunjukkan dari situlah keluarnya hadis ni. Aisyah kagum dengan perempuan Ansar, tak malu langsung nak tanya soalan. Kan? Untuk belajar, semata-mata untuk belajar. Kan? Sebelum perempuan tu tanya pada Nabi soalan tu, perempuan Ansar tu, sahabiah tu dah awal-awal buat disclaimer pada Nabi, la haya'a fi 'ilm. Tidak ada rasa malu dalam menuntut ilmu kan Nabi. Barulah sahabiah tanya soalan tu pada Nabi. Dan of course Nabi pun rasa macam segan dengan soalan tu. So perempuan bukan saja berpendidikan, perempuan bertanya soalan. Dan tanya soalan yang sangat rumit macam ni. Inilah perempuan pada zaman Nabi. Sekarang ni bukan perempuan je tak bertanya. Lelaki semua pakat tak bertanya kan. Itu satu sikap yang sangat berbeza dengan generasi pertama ni lah. Dan itu kita kena ambil semula sikap-sikap baik ni supaya kita kembali menjadi umat yang ada tempatnya kita kena malu. Ada tempatnya kita kena bertanya, jangan segan. Tapi dia kena ada timbal balik kan. Sebab zaman sekarang kalau tanya soalan macam ni, orang gelakkan kita kan. Itu pun satu masalah juga. Bila tanya soalan yang macam remeh je, apa orang kau ni, itu pun tak tahu. Itu pun satu sudut yang bermasalah juga. Sebab tu untuk hidup, untuk mengamalkan kembali apa yang telah ada pada generasi pertama ni, dia kena secara apa dia panggil holistik. Dia tak boleh perempuan je tahu tentang sirah perempuan, lelaki pun kena belajar tentang sirah lelaki. Lelaki pun kena belajar tentang sirah perempuan supaya dia tahu masyarakat perempuan pada zaman tu macam mana. Saya pun sebab tu dalam sesi kita ni saya rasa macam awkward sikit sebab saya macam nak cerita tentang perempuan pada perempuan kan. Saya rasa saya sesi ni mungkin akan lebih interaktif kalau lelaki yang tengok. Lelaki yang akan berinteraksi dengan perempuan ni terutamanya. Dan mereka pun perlu tahu apakah sebenarnya kedudukan, apakah sebenarnya hak, apa sebenarnya isu-isu yang melibatkan keperempuanan ni supaya semua orang dapat berperanan dalam role masing-masing. Okay. Next, sosial dan berpersatuan. Banyak lagi rupanya. Saya perlu lompat mana yang saya perlu lompat ya. Hak bersosial dan berpersatuan. Saya tak bagi lagi presentation ni pada Puan Sida rupanya. Jadi saya bagi ya. Okay. Ini adalah hadis daripada
Asma binti Yazid. Saya ambil keratan pertama je daripada hadis. Sebab Asma binti Yazid ni, dia terkenal sebagai seorang yang vokal pada zaman Mekah. Dia antara perempuan di Mekah yang biasanya akan bersuara lah, walaupun tak dibenarkan oleh lelaki-lelaki di Mekah. Bila Islam datang, Asma binti Yazid, dia ada circle dia sendiri. Dia macam Ahsanu Amala jugalah. Asma binti Yazid, dia ada circle dia, dan disebut apa pada Nabi. Dia jumpa Nabi SAW dan disebut pada ni, Inni Rasulun min warai. Aku ni seorang Rasul. Bukan Rasul-Rasul tu. Rasul tu maksudnya utusan lah. Aku ini adalah wakil dan utusan min warai min jama'ati nisa'il muslimin. Di belakang aku ni, ataupun aku ni mewakili satu kumpulan perempuan muslimin. Apa yang kita faham dari situ? Dia macam dah ada satu NGO ataupun panggil apa sayap perempuan. Sayap wanita sahabiah yang diwakili oleh Asma binti Yazid. Hadis ni panjang tapi saya ambil kat situ je. Sebab persoalan yang diutarakan oleh Asma ni adalah dia mempersoalkan benda yang telah kita sebut pada pertemuan yang sebelum ni. Asma mempersoalkan, kami ni duk jaga rumah, kami ni duk jaga anak, kami ni duk lenyek gandum. Tapi suami kami tu boleh pergi situ, boleh pergi sini, boleh pergi jihad. Apa yang kami dapat? Dia persoalkan benda itu kepada Nabi SAW dan dia kata, Inni rasulun min wara'i min jama'ati nisa'il muslimin. Maksudnya dia ada satu persatuan perempuan. Dan para perempuan ini berjumpa selalu. Ada pertemuan yang kerap juga mereka berjumpa, berbincang macam-macam perkara, termasuk tentang isu-isu semasa mereka, termasuk tentang isu-isu fiqh dan sebagainya. Dan ini menarik sebenarnya yang kita boleh explore. Saya rasa saya suka sangat kalau boleh kita detailkan lagi, tengok sebenarnya apa yang mereka bincang dalam pertemuan-pertemuan itu. Yang ni ada riwayat yang jelas, ada riwayat yang macam tak clear, tapi yang penting perkara itu wujud. Menunjukkan perempuan, kalau ada perkumpulan macam Ahsanu Amala ni, Masya Allah, dia sangat mustahak lah. Sebab perkumpulan inilah yang menjadi small circle kita, yang menjadi support system kita. Bila kita ada isu-isu yang mungkin khusus berkaitan dengan perempuan ataupun apa sajalah, kita perlukan kawan kan. Dan kalau kita ada NGO terlibat dekat luar sana, silakan. Kerana para sahabiah zaman Nabi pun ada NGO masing-masing yang mereka join. Bukan NGO lah, tapi NGO dalam bentuk perkumpulan kecil dan sebagainya. Menunjukkan Nabi memberikan peluang. Nabi tak komplain, Nabi tak cakap ini apa ni bincang belakang ini mana boleh ada kumpulan, ada kutelah di dalam jamaah muslimin, mana boleh ada sayap perempuan. Nabi tak persoalkan benda tu, tapi Nabi menjawab soalan Asma binti Yazid. Bahkan ketika Nabi menjawab, Nabi panggil sahabat, dengar ni, kamu dengar tak komplain Asma binti Yazid? Menunjukkan Nabi SAW mengiktiraf bahawa dia memang mewakili jama'atu nisa'il muslimin. Okay. Next, berhibur. Sampai tahap hak berhibur. Sebab apa? Sebab cerita-cerita yang Masya Allah, very unik. Aisyah, sekali lagi. Sebab tu kita kena biografi Aisyah khas, kena cerita tentang dia. Aisyah ni ada satu pun. Dia nak tengok dia nak tengok ada satu persembahan. Ada satu persembahan orang macam orang Parsi, tak tahulah tarian ke persembahan pertahanan diri ke apa kan, orang Parsi ni dia buat persembahan dalam masjid Nabi. Ni pun masjid kita pun kena open kepada bentuk-bentuk yang begitu. So masjid ni jadi tempat berhibur untuk para sahabat juga. Maka orang-orang ni pun buat persembahan, dan Aisyah ni kan biliknya kan sebelah Nabi, sebelah masjid je. Maka dia jumpa Nabi, dia kata dia nak tengok Nabi teman dia. Dia katakan Aisyah tu dia tengok sambil dia di depan Nabi dalam pelukan Nabi SAW. Kalau boleh membayangkan peristiwa ni pun Masya Allah sangat unik lah. Dan sambil Aisyah berhibur tu, dah lama sangat, bayangkan suami dia adalah Rasulullah. Suami yang paling sibuk sekali sepanjang zaman adalah Nabi. Dan Nabi sempat melayani Aisyah. Dan Nabi bertanya pada Aisyah, Asyabi'ati, dah puas belum? Afaraghti ya Aisyah, dah selesai belum? Dan Aisyah ni Masya Allah, dia boleh cakap dia belum selesai lagi. Dia cakap, belum lagi, tak puas lagi. Dalam hadis tu menyebutkan Aisyah sebut miraran, berkali-kali Aisyah sebut, belum lagi. Berkali-kali Nabi tanya, dah belum. Saya kalau jadi suami kan, masa saya sebut perkataan tu, memang saya setengah marah. Kan? Tak selesai lagi ke? Tak selesai lagi berkemas? Tak selesai lagi pakai tudung?
Itu kan kita kan sebut dalam nada yang marah kan. Tapi Nabi Masya Allah. Kita ni tak adalah sibuk sangat, saya lah, tak adalah sibuk sangat pun kan. Sibuk tu macam tu je lah, tak adalah sibuk sampai tak boleh langsung ada masa untuk pasangan dan sebagainya. Kan? Itu pun kita dah mula naik suara dan mula dah keluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kan. Tapi Nabi bertanya kepada Aisyah, dah habis belum? Dan Nabi tunggu je sampailah Aisyah puas. Dan baru Nabi pergi. Kan? So hak berhibur. Aisyah berhibur dan Nabi mengiktiraf hiburan tersebut. Silakan berhibur para wanita dengan landasan syarak tu, of course lah kan. Itu cerita yang lebih luas lah. Cuma boleh tak perempuan berhibur? Ya, boleh. Dengan landasan syarak yang okay. Hak material ni saya rasa boleh simpan sikit-sikit. Yang penting dicerita tentang hak warisan warisan hak miras yang tidak berlaku dan tidak dimiliki oleh para wanita zaman jahiliyah. Boleh rujuk ayat ni dulu, nanti ada masa kita akan tengok An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 19 ni. Allah banyak pula hak memimpin ni simpan lah. Simpan minggu depan insya-Allah kita akan cuba kembali pada slide ni, material dan juga memimpin ni. Saya nak sampai slide hujung ni supaya tidaklah berakhir hanya menceritakan macam-macam perkara saja. Kita kembali kepada setting ni supaya kita faham nikmat hak-hak yang kita sebut tadi memang untuk kita nikmati. Gunakan dia. Okay, para ibu-ibu, para kakak-kakak, adik-adik dan apa lagi isteri-isteri sekalian, gunakanlah hak-hak tadi. Nak komplain, nak bersuara, nak menyatakan pandangan, nak terlibat dalam organisasi, nak terlibat dalam NGO, nak terlibat dalam macam-macam persatuan, silakan. Okay? Tapi kena jujur, maksudnya ini baik untuk suami dan isteri tapi disebabkan sini kita berbincang tentang perempuan, kita sebut tentang perempuan perlu jujur lah. Jujur tu maksudnya apa? Sebab saya tengok trend para sahabiah bila dia bertanyakan kepada Nabi tentang hak mereka, mereka bertanya kerana inginkan akhirat. Mereka bertanya tentang macam mana dengan pahala kami nanti sama tak dengan lelaki contohnya. Bukan kerana mereka ada kepentingan lain. Sebab yang berlaku sekarang adalah dia macam ada kepentingan kepentingan peribadi untuk perempuan tu menjadi imam misalnya. Untuk perempuan itu misalnya memperagakan jasad dia di media sosial. Kenapa? Lelaki boleh takkan perempuan tak boleh. So dia macam tak ada hak. Kita perlu jujur dengan hak ini supaya kita gunakan dia pada tempat yang betul. Bukan bermudah-mudah menggunakan hak itu sampai langsung tidak ada hak. Syariat itu akan meletakkan haknya. Maka kita kena jujur dengan diri kita bila kita meminta dan menggunakan hak itu. Dan berpadalah. Berpadalah maksudnya apa? Kembali kepada diagram tadi. Kita bukan nak bergaduh lelaki perempuan, kita nak melengkapi. Ada keadaan-keadaan yang sesuai dengan perempuan untuk menggunakan haknya. Ada pada tempat yang lain dia tak sesuai. Maka kena berpadalah. Dan perbincangan yang akan datang, kita akan masuk mungkin lebih spesifik tentang hak kepimpinan perempuan, isu perempuan dalam neraka tu insya-Allah kita akan bawa minggu depan isu tersebut. Dan beberapa isu lagi lah supaya kita boleh tengok beberapa konflik dan beberapa salah faham supaya kita tahu kita nak keluar daripada sirah perempuan ini dengan satu gambaran yang jelas bagaimana masyarakat zaman itu hidup. Bukan sekadar nak cerita tentang feminisme, bukan sekadar nak cerita tentang isu semasa, tapi kita nak faham masyarakat itu dulu. Dan baru kita boleh fikir macam mana nak apply pada zaman kita sekarang. Baik, ada masa 10 minit kita buka untuk soalan. Buka soalan dulu, insyaAllah. Bila? Ustaz, memang ada soalan saya dah PM Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, saya agak nak berkenaan dengan untuk kami lain ni kan saling melengkapi ni. Tapi situasi kan, katalah suami tu dia nak tak salah saya Ustaz sebab kurang jelas. Kurang jelas. Saya put jauh sikit. Situasi dia suami ni dia maksudnya tiada sumber pendapatan dan dia tidak ada sumbangan material kan semua kan untuk rumah tangga kan. Jadi hak isteri tu pada suami tu macam mana hak suami pada isteri tu macam mana nak melengkapi sesuatu rumah tangga tu kan.
situasi tu Ustaz macam rumah tangga berantakan lah sebab kita punya persepsi Melayu kan. Orang lelaki tu dia mesti kena cari rezeki, cari nafkah untuk rumah tangga kan. Untuk sediakan persarana kemudahan isteri semua. Tetapi pihak lelaki tak dapat nak adakan benda tu semua. Jadi konflik rumah tangga lah kan. Bertahun-tahun lah. Because yang rumah tangga itu mesti bertahan lah sebab isteri bekerja. Suami tidak bekerja tapi sebenarnya masyarakat tu mandang suami tu mesti kena sediakan keperluan isteri material ke sebagainya. Tapi kan benda tu melengkapi tu yang orang kata macam opposite lah, macam Ustaz ya kalau kita melalui situasi macam tu. Tapi sekali lagi kita ada salam panjang daripada sahabat kita, saya dah PI Ustaz kan, minta Ustaz jawab soalan tu. Tapi yang macam benda yang saya fikirkan ni macam benda tu nak orang kata saling melengkapi tu macam ada perbezaan, ada konflik kan. Lelaki macam ni, perempuan macam ni. Kita nak memiskan kesamaan rata tu jadi macam masyarakat Melayu kita lah macam mana Ustaz. Saya pun macam Okey, saya ke soalan yang Puan Syida dulu lah. Saya berpandangan begini. Ada beberapa parameter lah yang saya letak untuk, tapi of course saya bukan kaunselor. Maksudnya kalau saya jawab soalan ni, kena tahu kedudukan saya sebagai orang yang mengkaji sirah. Ni ada background dalam usul fiqh semua, tapi saya bukan kaunselor. Maksudnya saya tidak akan betul-betul beri jawapan yang putus lah untuk soalan-soalan yang very detail kan. Tapi konsepnya begini. Yang pertama, sebab itulah bila kita berkahwin, kafaah tu benda yang besar. Tapi untuk orang Melayu kita, kafaah tu macam pening sikit difahami. Kafaah tu adalah sekufu lah. Ni, kadang-kadang orang Melayu kita bila berkahwin, kita kadang tak benarkan dia orang berkenalan kan? Ataupun diatur oleh mak ayah kan. Ataupun kadang-kadang bila sebut sekufu tu maksudnya nak kena doktor dengan doktor, ustaz dengan ustazah contohnya kan. Iaitu sebenarnya itu perkara yang tak tepat pun bila sebut tentang sekufu. Sekufu ni bermaksud dia boleh fit. Maksudnya dia sesuai berdua. Dia bukan sebab satu kerjaya yang sama, bukan sebab status sosial yang sama. Faktor dia sangat bergantung kepada apakah preference seseorang pasangan terhadap pasangan dia. So dia kena bermula dengan tu dulu. Saya rasa kadang faktor-faktor bila tak betul-betul check sekufu tak sekufu ni menyebabkan akhirnya terkejut. Oh rupanya kau tak boleh tu, kau tak boleh ni, engkau nak ke sana, aku nak ke sini. So rupanya banyak benda tak sama. So saya yakin konsep pertamanya adalah kafaah dulu, sekufu dulu. Dan yang kedua, sepanjang pernikahan komunikasi. Kan? Saya technically, ini tak tahulah personal mana ke tak adalah personal sangat, tapi saya technically dalam keluarga saya, sebab tu saya kena interview oleh researcher daripada Singapore tu. Sebab ada orang kenalkan saya pada dia sebagai house husband, tapi saya bukanlah house husband pun. Cumanya saya lebih fleksibel berbanding isteri saya. Saya dia fix sikit jadual, saya fleksibel sikit lah sebab tu boleh dengan session kita pagi ni kan. Sebab saya punya job tu pun per service. Dan saya ada job yang lebih fleksibel berbanding isteri saya menyebabkan urusan anak, urusan keluarga tu lebih banyak saya buat. Basuh baju ke, lidai ke, segala benda lah. Kecuali masak je saya fail sikit. Maksudnya adalah syura, komunikasi. Kalau tak communicate, macam mana nak selesaikan masalah? Dan saya yakin orang-orang yang akhirnya berhujung dengan cerai itu pun sebab tak ada komunikasi yang proper. Ya, kalau suami tu ada masalah tak boleh beri nafkah apa, properly discuss lah benda tu. Sebenarnya macam mana? Kan? Saya ada kes kawan seorang memang cerai sebab ekonomi keluarga, tapi cerai yang tak baik lah. Memang tak ada komunikasi sangat. Dia pun cakap dia fail kat situ lah. Sebab susah nak berkomunikasi dengan orang yang tak nak berkomunikasi. Itu side dia cerita lah kan. Tapi poinnya adalah both lah. Kan? Macam mana kita nak communicate betul-betul. Kalau suami rasa benda tu susah untuk dia, kena vulnerably bagi tahu kepada pasangan dia, aku tak mampu. Saya memang tak mampu dah nak tambah lagi pendapatan saya. Misalnya. Kan? Jujur je lah. Kan? Isteri pun sama. Kalau betul tak suka dengan suami yang dapat gaji kecil, bagi tahu pada suami, saya tak suka lah awak kerja kat sini. Cuba cari kerja lain. Contohnya lah kan. Komunikasi, asalkan dia berlaku secara sihat. Dia bukan komunikasi yang mempersoalkan, komplain dan sebagainya. Walaupun benda tu boleh, tapi kita nak menjaga supaya komunikasi kita komunikasi yang baik lah. Kan? Sebab suami kita bukan Nabi. Kan? Si kita pun bukan Aisyah. Kan? Suami kita bukan Nabi, maksudnya
Suami kita tak semestinya akan sabar macam Nabi sabar dengan isteri Nabi. So, kena berikan satu feedback yang tepatlah untuk communicate dengan suami kita. Dan last sekali, saya berpegangan macam ni. Cerai tak semestinya buruk. Cerai tak semestinya satu benda yang buruk. Dulu pun saya mungkin memikirkan cerai itu memang 100% buruk lah. Tapi kalau kita tengok kes sahabat, macam kes Zaid bin Harithah bercerai dengan Zainab binti Jahash. Dan cerai itu berlaku dengan sangat teratur. Al-Quran pun bantu untuk guide Nabi SAW. Bahkan Nabi berkahwin dengan Zainab lepas tu lagilah macam rumit sikit kan. Tapi poinnya adalah kena bersedia untuk melihat penceraian itu tak semestinya buruk. Saya perasan ada certain orang pun bila dia berbaik itu berbaik dalam keadaan yang tak apalah, kesian, ada anak-anak dan sebagainya. Tapi dia sentiasa disakiti oleh pasangan dia. So, mana hidup yang lebih baik sebenarnya? Bercerai ataupun bersama sambil kita sentiasa disakiti oleh pasangan kita. Sebab tu saya sudah mula menerima kenyataan yang kalau cerai adalah pilihannya, maka cerai. Saya dah tak melihat cerai itu 100% negatif. Okay? Sebab yang penting masing-masing boleh bukan survive. Boleh hidup dengan harmoni lah. Kan? Boleh hidup dengan sejahtera. Dah kalau kita bertahan sebab anak kita, tapi sentiasa kita ni ditekan dengan emosi dan sebagainya. Tengok berapa banyak kes bunuh anak sebab tertekan kan. So, kena berjaga-jaga dengan pilihan kita juga supaya kita tahu yang akhirnya itu adalah pilihan. Malah isteri Nabi pun Nabi berikan pilihan. Maksudnya dia bukan benda yang 100% buruk. Okay. Dan okey, soalan yang seterusnya 2 minit lagi. Soalan tentang lebah darah tu ni saya yakin kita pun tahu kan. Makhluk ciptaan Allah ni unik kan. Kuda laut lelaki yang jantan yang melahirkan anak kan. Kalau singa tu dia punya suami je, rupa macam king, tapi yang memburu adalah isteri dia kan. Singa betina. So haiwan ni unik sikit lah kan. Kalau semut, lebah lebih terkenal dengan ratunya, bukan rajanya. Saya tak boleh nak menjawab secara tepat pun, tapi saya yakin itu adalah satu cara Allah memaparkan pada kita juga betapa very flexible tentang role ataupun peranan dalam di sisi makhluk yang Allah cipta ni. Kalau haiwan pun boleh berperanan seunik itu kan. Jantan lahirkan anak. Saya pun macam pertama kali tahu macam unik jugalah kan. Kuda laut yang jantan melahirkan anak. So dia ada keunikan dari sudut flexibility, dari sudut peranan antara lelaki dan perempuan dalam kalangan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sebab tu sekarang ni pun dalam interview yang saya sebut tu di Cerita dari Singapura tu pun banyak kongsi dia punya sudut pandang juga, which is menarik sebab menunjukkan yang very flexible. Dan sepanjang sejarah pun dia mengkaji tentang sosiologi sebenarnya. Dalam sejarah Islam pun peranan wanita tu berbeza mengikut keperluan zaman tu. Kan? So, zaman sekarang lagilah saya rasa dia akan terbuka sikit lah. So, contoh bila berlaku masalah suami tak boleh memberikan nafkah yang lebih baik, kalau perlu isteri untuk bersama-sama bekerja, dan itu adalah flexibility-nya pada zaman sekarang. Flexibility itu maksudnya kerana ada keperluan. Bila ada keperluan, dan kita kena ubah. Dan manusia berbeza dengan haiwan, kerana haiwan ni tak fleksibel. Jantan je boleh melahirkan kan, kalau kuda laut kan. Dan hanya setiap role tu ada setiap gender tu ada peranan yang spesifik. Dia tak boleh berubah. Tapi manusia beza. Manusia fleksibel. Manusia boleh berubah dia punya role dia. Kecuali benda-benda yang biologikal lah. Suami tak boleh melahirkan anak kan, perempuan saja. Tapi untuk pelihara anak, untuk berikan warmth, rasa nyaman dalam pelukan tu, mungkin ayah tak boleh bagi sebaik ibu, tapi ayah tetap boleh berikan yang sama kan. Ayah boleh mandikan anak, ayah boleh uruskan rumah. So poinnya adalah fleksibel. Dan saya rasa soalan-soalan lain tu insya-Allah kita akan jawab pada masa akan datang sebab dah masuk topik qawwamuna 'ala nisa. Itu antara ayat yang kita ulas pada minggu hadapan insya-Allah. So itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf mungkin ada drag di sana sini dan ada yang tak lengkap disyarahkan. Yang penting ini adalah pertemuan yang memulakan kita punya perbincangan dan kita punya pengembaraan lah di alam sirah. Sebab ada banyak sangat benda di luar sana kita boleh study lagi insya-Allah. Itu saja. Terima kasih Puan Cida.
Ya Ustaz, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira atas perkongsian ilmu pagi ni. Bukan apa Ustaz, macam biasalah sebab kita punya our mindset tu macam tapi hari ni mindset kita tu macam terbuka, maksudnya ke depan sikit lah. Oh, Islam pandang orang perempuan macam ni, macam peristiwa macam surah Ahzab ayat 28 dan 29 tu, macam saya agak ayat tu macam panggil sikit lah kan. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu yang ada pagi ni, kakak-kakak yang pagi ni ada, kita lebih terbuka lah, kita lebih mengkaji lah, kita lebih banyak orang kata menerima lah benda. Kita tak boleh terima saja, tapi kita kena mengkaji dan kita cuba baca dan kita mendengar. Maksudnya perubahan, bukan perubahan lah, tak nak really perubahan, tapi sebenarnya kita bukanlah sempit, tapi kita sendiri yang tak tahu dan tak diberitahu kan daripada awal. Kita dia bila kita faham Al-Quran, kita faham hadis, lain cerita dia kan. Tak saya ada. Ustaz, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan minggu lagi sebelum sesi berakhir lah insyaAllah. So dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu saya end sesi sebegini. Lepas kita mulakan tutupkan macam dengan tasbih kafarah Ustaz. Subhanakallahu wa bihamdihi. Itu saya end sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Terima kasih atas perhatian pagi semuanya, insyaAllah kita jumpa di minggu hadapannya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama. InsyaAllah pagi esok kita bersama dengan Ustaz Yusof ya. Soal tadabbur surah Al-Furqan pula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Ada benda pula kacau sini.